Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, kali ini video terakhir. Okey, bahagian kelima. Bahagian kelima untuk subtopik 1.1 iaitu resultant force. Okey, yang ni yang paling akhir sekali. Dalam video ni saya akan tunjukkan example yang ketiga. Video yang lepas, video yang kat atas ni, video yang lepas, boleh tengok video yang lepas-lepas ada 4 bahagian. Yang sebelum ni saya dah terangkan beberapa contoh lain, especially video nombor bahagian keempat. Bahagian keempat saya ada terangkan 2 example yang sebelum ni. Okay, so hari ni bahagian seterusnya adalah example 3. Example 3, kemudian saya akan bincang juga formative test yang ada dalam buku teks. Okay, kita cuba bincangkan, harap boleh membantu awak faham tajuk ini dengan lebih baik, hopefully, insyaAllah. Okay, tanpa membuang masa, kita terus ke example 3. Example 3 ni adalah pattern soalan yang berkaitan dengan troli. Okay, memang kerap ditanya, even dalam KBSM sekalipun, dalam silibus KBSM sekalipun, biasa ada soalan troli macam ni. Okay, diberi sebuah troli, okay, kemudian attached to a string and supported by a pulley, and the string is finally attached. The other end is attached to a load. Okay, so idea asalnya bukan idea asal. Ideanya adalah troli ni tidak akan bergerak ke kanan, dan load ini akan bergerak ke bawah. Okay, tidak akan pernah berlaku situasi yang sebaliknya. Contoh, troli bergerak ke kiri, load bergerak ke atas. Tidak mungkin. Okay, kerana permukaan meja ini dibuat flat. Either troli ini langsung tidak bergerak dan load juga tidak bergerak, ataupun most of the time troli akan bergerak ke kanan, load bergerak ke bawah. Depends. Kalau terbalik, dia flip gambar ni, maka troli bergerak ke kiri, load bergerak ke bawah juga. Kalau dia flip lah. Okay, saya sebutkan tadi bergerak. So when I'm mentioning bergerak, maksudnya boleh jadi bergerak dengan constant velocity ataupun memecut. Okay, kena faham dua keadaan tu. Boleh jadi troli bergerak dengan constant velocity, atau troli dan load ini akan memecut. Macam mana nak tahu? Kalau memecut bermaksud force-nya tak sama besar. Force kanan dengan force kiri tak sama besar. Confirm troli akan memecut. Okay, kalau soalan bagi tahu dua forces yang bertindak ke atas troli, kiri dan kanan adalah sama, maka awak kena ada idea bahawa troli tidak memecut. Okay, sama ada troli tidak bergerak atau bergerak dengan hal laju seragam. Okay, setakat itu kena faham dulu sebelum boleh buat. Itu idea asal dia lah. Okay, kena grab dulu video-video atau information daripada 4 video yang lepas. Dapat betul-betul konsep. Bila yang kita boleh cakap objek tu memecut, bila yang kita boleh cakap situasi apakah yang menyebabkan objek tersebut memecut, constant velocity atau pegun, at rest. Okay, without further ado, kita cuba selesaikan soalan jenis ni. Figure 1.10 shows a trolley of mass 1.2 kg. Okay, diberi GSIM trolley 1.2 kg being pulled on a table by a load through a pulley. Ditarik oleh load yang ditarik melalui sebuah pulley. Okay, takal. The trolley move with an acceleration. Okay, so fortunately soalan sudah pun mention bahawa troli bergerak. Macam mana saya tahu ke kanan? Sebab saya dah kata dah,
Memang takkan troli itu ditarik oleh load, tiba-tiba troli bergerak ke kiri. So logically troli bergerak ke kanan dengan pecutan. So saya suka bila baca soalan label terus supaya gambar rajah tu boleh menceritakan dan triggers step awak selepas ni untuk selesaikan soalan ni, hopefully. Okay, pecutannya berapa? 4 meter second negative 2. Boleh tulis siap-siap 4 meter second negative 2. Okay, kita conteng-conteng dulu. Against, dan gerakan pecutan itu dah awak tahu. Soalan tak bagi tahu bergerak ke kanan. Sebab tu awal-awal saya intro, awak kena tahu troli bergerak ke kanan. So against a friction. So because of the trolley moving to the right, move to the right, so there is a friction that is opposing the motion. So dia gerak ke kanan, trolley bergerak ke kanan, maka friction bergerak ataupun bertindak ke sebelah kiri. Awak boleh tulis terus 6 Newton, ataupun awak cari dulu apakah simbol friction yang dinyatakan dalam soalan ni. Okey, dalam soalan ni. Alamak, dah hilang idea. Anak saya bercakap tadi. Sorry. Apa nak cakap tadi? Lupa dah. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu. Apa sebenarnya cakap tadi? Tak apa. Okey, kita conteng-conteng dulu supaya kita dapat idea ni. Saya nak beritahu tadi. Macam mana nak tahu, nak label macam mana ni? Tengok video atas ni. Bahagian apa dekat sini? Bahagian 3, free body diagram. So this is what you learn in free body diagram. Kat situ saya terlupa. Hilang pula tiba-tiba idea. Okay, tengok video ni untuk faham free body diagram. Macam mana saya boleh dapat macam ni. Tiba-tiba friction ke belakang. Okay, saya nak padam. Ni idea saja. Saya nak padam. Kalau awak dah tulis, awak tak perlu padam lah. Okay, sebab saya nak buat soalan ni. Soalan kata, sketch a free body diagram of the trolley and the load. Trolley and the load. Macam mana nak sketch? Dia bagi dah panduan. Use W for the weight of trolley. Ni trolley. Berat trolley. Okay, bertindak ke bawah. Ni saya sengit sikit ni. Padam balik. Macam tu. W. Okay, bertindak ke bawah, ke arah pusat bumi. Okay, W dah. R for normal reaction on the trolley. So because of the trolley's wheel is on the surface of the table, so there will be another force that oppose the direction of weight, which is denoted as R. Kenapa boleh ada ni? Saya dah explain dalam video part 3. Okay, because of trolley ni tidak naik atas dan juga tidak turun bawah, maka ada satu daya yang mengimbangi weight tersebut. Okay, sekejap lagi kita bincang lebih lanjut. Tak pun awak tengok video part 3. Okay, next, FR, friction. Okay, kita boleh label tadi. Tu saya kata tadi, kalau ada simbol, kita boleh guna simbol F subscript R. Ditulis kecil di bawah, penjuru bawah. Friction. Finally, bukan finally, ada satu lagi. T, tension of the string. Okay, tension of the string ni saya tak pernah cerita dalam mana-mana bahagian. Okay, tali ni tegang. Kenapa tali boleh tegang? Kalau awak ada suatu tali, kenapa tali boleh tegang? Mestilah ada dua force yang bertentangan. Maksudnya, kalau ini tali, mesti force kanan ke arah kanan satu lagi mesti ke arah kiri. Baru tali tegang. Kalau tali tu arah dayanya sama, contoh sebelah sini ke arah kanan, sebelah kiri pun ke arah kanan, apa berlaku? Tali tidak mungkin tegang. Tali tidak mungkin tegang. So ketegangan dalam tali mesti arah berbeza. Dalam arah berbeza. Okey. Oleh sebab itu, disebabkan FR sebelah kiri, maka awak boleh buat ketegangan talinya ke kanan. Barulah tegang. Labelkan tension. Bahagian sini juga kita boleh buat ke arah atas. Barulah tegang tali ni. Sebab apa ke atas? Sebab akhirnya awak akan label weight of the load
iaitu ke bawah sebagai B. So untuk bahagian tali ini menegang, maka mestilah berlawanan arahnya dengan B. Untuk tali yang ini tegang, mestilah berlawanan arahnya dengan FR. Okey. Ulanglah 2-3 kali bahagian ni supaya awak boleh buat free body diagram macam ni. That's it untuk soalan A. Kita belum buat apa-apa pengiraan lagi. Okey, sambungan daripada diagram tersebut, kita akan compare the weight of trolley W. Kita nak comparekan W dengan normal reaction R. Okey, kita label balik kat sini walaupun kecil Walaupun kecil, kita try label balik. Sini tadi ada F R. Lepas tu trolley ada weight dia bawah. Lepas tu ada normal reactionnya R. Betul Lepas tu ada tension tali. Sini pun ada tension tali. Bawah ni ada B. Okey, saya rasa macam tu kot. Ada tertinggal? Tak ada. Alright. So soalan suruh Allah subhanallah. Subhanallah, terpadam balik. Tak apa, kita buat balik F R W. Sini R. Sini T. Sini T. Okey, kemudian load dia B. Buat banyak kali tak apa. Okey, banyak kali tak apa. Okey, compare W dengan R. Mana W? Sini W. Sini R. Adakah troli bergerak ke atas? Bergerak ke bawah? Tidak, troli cuma bergerak ke kanan. So force atas dengan force bawah mestilah sama. So apakah comparison yang boleh awak buat? W sama dengan R. Kalau dia bagi tahu troli lift up, troli naik ke atas, maka daya atas mesti lagi besar dari daya bawah. R lagi besar daripada W. Okey, sebaliknya kalau troli turun ke bawah, objek itu turun ke bawah, force bawah lagi besar daripada force atas. W lagi besar dari R. So dalam kes ni tak pergi mana-mana, dia duduk situ je. Cuma dia bergerak kiri kanan je. Okey, so R dengan W akan sama. Itu jawapan untuk soalan B. Kita tengok C pula. C, calculate the resultant force acting on the trolley, which is F. Okay, macam mana kita nak cari resultant force? Untuk mencari resultant force, mestilah awak mengaplikasikan apa yang dinyatakan sebagai Newton's second law of motion. Apa itu Newton's second law of motion? Rujuk video sebelum ni. Newton's second law of motion states that resultant force, sigma ni adalah total resultant force equals to the mass times its acceleration. Times acceleration. M darab dengan A. Okay, M darab dengan A. Betul ke? Okay, betul. So, untuk mencari resultant force iaitu sigma F, kita perlu darabkan sahaja mass trolley. Kenapa mass trolley bukan mass load? Sebab soalan tanya resultant force acting on trolley. So mass ini mesti mass trolley. Berapakah mass trolley? Cuba kita tengok. Mass trolley M trolley sama dengan 1.2 kg. Allah, 1.2 kg. Okay, pindah pergi sini. 1.2 1.2 pecutan. Pecutan apa ni? Pecutan ni adalah pecutan troli. Pecutan troli. Tengok kat sini ada tak pecutan troli? Pecutan troli 4 ms negatif 2. Masuk sini 4. Okey, matematik mudah saja. 1.2 darab 4 dapat 4.8 Newton. Kenapa Newton? Sebab ini adalah sejenis force. Resultant force adalah sejenis force. Okey. So F equals to ma. Ingat Newton second law of motion. Habis soalan C. Soalan D. Calculate the tension in the string. Soalan minta cari T. Dalam soalan ni ada berapa T?
dalam soalan ni ada berapa T yang dilabel sebagai pada free body diagram? Ada 2. Awak boleh cari mana-mana satu daripada 2 T ini, and sepatutnya mendapat nilai yang sama. Mesti dapat nilai sama. Okay, sebab saya tak tulis T1, T2. Kalau T1, T2 maksudnya mungkin nilai dia berbeza. So, sebab T maka nilai mesti sama, tension mesti sama. Okay, katalah saya nak ambil this part only, trolley dulu. Saya nak ambil part trolley, bukan part load. Okay, saya ambil part trolley. Alright, satu perkara yang awak perlu tahu untuk selesaikan soalan D adalah awak nak cari T ni. Awak nak cari T. Dan awak akan cuba masukkan sekali lagi ke dalam Newton second law of motion. Okay, awak akan masukkan sekali lagi dalam Newton second law of motion. Saya labelkan semula arah pecutan troli. Saya ulang, saya labelkan semula arah pecutan troli. Pergi ke mana troli tu? Memencut ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Tengok video yang lepas. Kalau objek memencut ke kanan, mana satukah daya yang lebih besar? Adakah T atau FR? Saya ulang sekali lagi. Jika objek memencut ke kanan, mana satukah daya yang lebih besar? T atau FR? Ke sama besar? Okey, jawapannya adalah T lebih besar dari FR. Baru boleh pecut ke kanan. Logik dia di situ. Kalau FR lagi besar pada T, maka dia tak pergilah ke kanan. Mesti dia memencut ke kiri. Arah resultant force bergantung kepada arah daya yang lebih besar. So, resultant force dia ke kanan. Okay, bermaksud T lebih besar dari FR. So, untuk cari resultant force, macam mana nak buat? Resultant force, kita cari dengan menolak atau vector sum of the two forces. Maksudnya, kalau T lagi besar pada FR, maka T tolak FR. Kita ganti di sini. Okay, T tolak FR. Kita menggantikan sana. Kita menggantikan sigma F di sini. Saya tak buat apa-apa. Saya cuma menggantikan resultant force based on the free body diagram. T tolak FR. Kalau awak tertanya-tanya lagi, kenapa T tolak FR? Kenapa T tolak FR? Kenapa T tak sama dengan FR? Atau kenapa bukan FR tolak T? Maksudnya awak belum tengok video-video yang sebelum ini. Kalaupun awak dah tengok, mungkin awak tak berapa faham. Tengok sekali lagi atau boleh tanya saya. Okay. T tolak FR sama dengan MA. Saya tulis balik sama dengan, saya tulis balik MA. Okay. So, T tolak FR. FR dah ada nilai. Product friction sudah pun ada nilai, iaitu 6 Newton. 6 Newton ni adalah nilai friction. Kita gantikan T tolak FR 6 sama dengan MA. MA tadi dah kira dah ni. M darab A 4.8. Manakala maka T adalah 4.8 tambah 6 dapatlah 10.8 Newton. Okey. Okey, dapatlah nilai tensionnya 10.8 Newton. Okey, insya-Allah betul lah ni. Okey. Seterusnya adalah soalan E. What is the mass of the load M? Nak cari jisim load dekat sini ya, jisim load. Soalan tak bagi pun maklumat dekat situ. Okey, kita buat soalan E. Satu perkara yang awak mesti tahu. Okey, saya ulang ni, penting ni. Kalau troli memecut ke kanan dengan pecutan 4 ms negatif 2, bermaksud, itu juga bermaksud bahawa load juga sedang memecut ke bawah dengan nilai pecutan yang sama, iaitu 4 ms negatif 2. Kalau troli boleh pecut ke kanan 4 ms negatif 2, maka supposedly pecutan load yang jatuh ke bawah juga sama dengan 4 ms negatif 2. Takkan jadi lain, sebab ia dipanggil sebagai suatu sistem yang sedang bergerak dan memecut.
Okey, sedang bergerak dan memecut. Jadi ingat ni, dekat sini lah kalau awak tak boleh selesaikan E, maksudnya awak tak tahu ni nilai pecutannya sama. Nilai pecutannya sama. Kalau troli memecut 5 ms negatif 2, maka load juga jatuh dengan pecutan yang sama. Okey. Dan sebab dia satu sistem. Boleh Alright. So, kita masukkan sekali lagi. Okay, sigma F equals to MA. Kali ni kita akan gantikan sigma F atau resultant force bergantung kepada situasi ini. Saya padam kejap pecutan. Kan. Saya padam kejap ni. Eraser. Okay, saya padam ni. Makan ruang sikit ni. Okey. Pergi kat ibu Sat. Walid tak habis lagi kelas. Tolong. Sikit lagi. Okey, sigma F dekat sini akan jadi apa? B tolak T atau T tolak B? Jawapannya, apabila objek memecut ke bawah, mestilah force bawah lagi besar dari force atas. Maka B lebih besar, B tolak T. Gantikan di sini. Okey, sama dengan MA. Okey, sama dengan MA. Saya highlight kat sini supaya nanti nampak jelas sikit. Saya sedang menggantikan sigma F dengan B tolak T. Kenapa B tolak T? Tengok balik video-video sebelum ni. Sebab tu tajuk ni saya tak pergi one shot. Satu video saya explain semua 1.1. Tak, saya pergi slow. Hopefully awak boleh faham hopefully. Okey, B tolak T. Macam mana nak cari B? B tu weight adalah weight kepada load. Macam mana awak nak cari weight? Weight sama dengan mass darab dengan gravitational acceleration. Kalau jisim saya 7 kg, berat saya lebih kurang 70 Newton. Sebab apa? Saya darab dengan 9.81. 9.81 tu apa? Gravitational acceleration. Ini adalah weight of the load. Tolak T sama dengan MA. Kalau awak tertanya-tanya, kita nak cari apa sebenarnya? Kita tengah cari M ni lah. Ni M ni. Mass of the load. M. Kenapa mass ni tak sama dengan mass soalan mana? Soalan C. Sebab soalan C itu adalah mass of the trolley, bukan mass of the load. Okay, now kita tengah handle masalah mass of the load. Okay, ganti. G ni 9.81. So 9.81 darab dengan M yang kita nak cari. Tulis je M sebagai unknown. Tolak dengan tension. Ada tak nilai tension? Ada 10.8. Sama dengan MA. M dekat sini tak boleh awak ganti mass trolley. Jangan pula awak ganti mass trolley. Sebab sekarang ni bukannya mass trolley. Okay, mass ni awak nak cari M. Kemudian A di sini gantikan dengan pecutan yang saya beritahu tadi 4. Okey, tengok sini. Awak ada 4M. Saya highlight lah. Kau awak tak nampak. Highlighter 9.81 M dengan 4M. Kita selesaikan yang saya highlight ni dulu. Selesaikan dulu. Ni besar ni kecil. Okey, bawa pergi kiri. Jadilah tolak 9.81 tolak 4. Dapat 5.81. Betul? Okey. Sama dengan negatif. Tolak 10.8 bawa ke kanan jadi 10.8. Selesaikan matematik ni, insya-Allah awak akan dapat mass dia 1.86 kilogram. Mass ni mass siapa? Mass of the load. Jisim beban ni. Okey. Panjang betul soalan 3 example 3 panjang. So this is the standard one. Soalan yang lengkap lah daripada A sampai Z ni. Cerita berkenaan. This is the main course. Kalau awak makan, ni lah main course dia. Yang sebenar-benarnya soalan bertanya lebih kurang macam ni. Okey. Kalau tak dapat pause dulu, study balik.
Kalau dapat, kita teruskan ke soalan seterusnya. Okay, dalam formative test ada 2 soalan. Okay, 2 soalan. Kita cuba selesaikan soalan 1 dulu. Easy one. Nombor 1, determine the magnitude and direction of the resultant force in the following situation. Okay, tengok sini. Objek bola merah ni ada 3 forces yang bertindak padanya. 11 Newton, 9 Newton, 17 Newton. Okay, macam mana nak cari resultant force? It is the vector sum. Soalan A dulu Vector sum. So, apa yang kanan kita assume positif, apa yang kiri kita assume negatif. Okay, 11 Newton kiri negatif 11. Okay, 9 Newton tambah positif 9. Kanan kan positif. Tambah lagi 17. Okay, selesai. Kalau vector sum ni dapat berapa ni? Dapat berapa? Awak akan dapat 26 tolak 11, which is 15. InsyaAllah betul, 15 Newton. Okay, dan jawapan awak ni kalau positif, menentukan bahawa direction of the resultant force is to the right hand side, atau move to the right. Move to the right sebab positif. Kalau negatif, kita tolak ke kiri. Okay, A. Ini B. Macam mana nak buat B? Ada 3 force juga. Ada 5, ada 2, ada 13. Now kita assume atas positif, bawah negatif. Okay, atas positif, bawah negatif. Resultant force sama dengan, okay, 5 positif tambah 2 positif tolak 13. Ya? Okay, kejap. 3 minutes. Boleh? Okay, 5 tambah 2, 7 tolak 13 akan dapat negatif 6. Betul ke? Negatif 6. Disebabkan nilai negatif yang kita dapat ni bermaksud objek sedang bergerak ke bawah. Okay, atas ke bawah ni depends kepada yang awak assume mula-mula tadi. Saya sebut tadi, kita assume atas positif, bawah negatif. So jawapan kalau negatif, bawah tu, maksudnya arah resultant force nya ke bawah. Ini arah resultant force nya ke kanan. Okay, nombor 2 dan yang terakhir adalah soalan ni, 1.12 shows the force acting on a ball that is kicked simultaneously by 2 players. Dua pemain bola, sepak bola ni serentak. Player pertama sepak 180 ke atas. Player kedua pada masa yang sama menyepak juga bola tu ke kanan, 240 Newton. Sketch a diagram that shows 240 Newton force, 180 Newton force and the resultant force. Kita cuba buat A dulu. Secara kasarnya awak boleh tengok kat sini. Kalau saya lukis balik lah kat sini, 180 Newton, sini ke kanan 240 Newton. Okay, untuk saya mencari resultant force, saya kena ada idea dulu. Kalau daya macam ni, satu atas, satu kanan, resultant force is somewhere in between the two forces. Mesti in between sini. Pada sudut macam mana belum diketahui, tapi ideanya adalah resultant force mesti in between, bukan at the center tapi in between, bukan di tengah-tengah tapi di antara. Kena faham tu, bukan betul-betul tengah tetapi di antara. Di antara. Okey, saya akan lukis sebalik. Mula-mula saya lukis yang 240 Newton. Saya cuba buat dia jadi triangle of forces. Okey, 240 Newton. Kemudian saya ada 180 Newton. Sebab saya nak buat segitiga dan saya punya resultant force begini pergi dia, saya tahu dah kan, saya dapat idea dah. Maka 180 yang duduk sebelah kiri ni saya boleh pindahkan ke kanan, dengan syarat arahnya tak boleh diubah. Tadi arah dia ke atas, masih lagi ke atas. Ni ke atas, masih lagi ke atas. 180 Newton. Resultant force saya letak simbol F kat situ, ataupun juga boleh ditulis sigma F. Okey,
dan arah ya. Sekejap. 1 minute. Nak peluk. Okey. Okey, dah peluk dah. Nak tengok. Okey, saya balik lagi. 1 minute. Okey. So the resultant force is in the direction of this. Theta tu duduk di antara resultant force dan 240 Newton. Ni theta dia. Okay, so ni segitiga triangle of forces yang dah selesai. Kita dah buat semua dah. Selesai A. B pula, calculate the magnitude of the resultant force. Okay, B kita akan gunakan Pythagoras theorem. Bila kita ada dua sisi dan satu sudut, okay, dua sisi dan satu sudut, kita boleh cari sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga, macam nak cari dia? Okay, saya guna simbol F kuasa 2 sama dengan kuasa 2 of 180 plus kuasa 2 of 240. Tengok balik video yang sebelum ni macam mana boleh keluar ni kan. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Macam mana nak selesaikan F kuasa 2 ni jadi F? Kita akan punca kuasa 2 kan. So F kita punca kuasa 2 kan semua sekali yang ada kat sini. Allahu Akbar. 240 kuasa 2. Okey, jangan risau ni nampak macam rumit kan. Tekan ni dulu 180 kuasa 2 tambah 240 kuasa 2. Okey, dapat jawapan dia. Punca kuasa 2 answer. Okey, dapatkan jawapan awak. Alamak, saya pun tak bawa kalkulator ni. Sekejap. Belum. Okey, sekali lupa kalkulator dah. Okey, 180 kuasa 2 tambah 240 kuasa 2. Awak akan dapat 90,000. Punca kuasa answer dapat 300 Newton. Okey, tu nilai resultant force. Okey, soalan C, state the direction. Alamak, state the direction of the motion of the ball. Soalan simply mention that cari nilai theta. Tu je, cari nilai theta. Macam mana nak cari nilai theta ni? Dan segitiga ni dah ada dua sisi. Cukup untuk awak cari theta. Cukup maklumat untuk awak cari theta. Macam mana nak cari theta? Kita guna sin, cos atau tangent. Yang mana yang awak nampak dululah. Saya akan pakai tangent sebab dah tentu ada 180 dan 240. So tangent kepada theta adalah yang setentang 180 bahagi yang bersebelahan, adjacent, 240. Opposite bahagi adjacent. Okey, tekan ni 180 bahagi 240 dapat 0.75. Tekan shift, tekan tangent, tekan answer. Okey, hit sama dengan akan dapat 36.869. So kita assume 36.9. Okey, theta saya tulis cos tu tan negatif 1 0.75 ke tadi. Okay, which is also equals to 36.9. Okay, unit untuk theta adalah dalam darjah. Dalam darjah. Okay, itu sahaja untuk 1.1. Okay, saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton. Harap semuanya dapat manfaat daripada bahagian pertama. Kita jumpa lagi dalam 1.2. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye Zahin. Bye bye. Dah. Siapa?